Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban kod program UQU 10702. Tajuk kami adalah kesan dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Ini adalah ahli kepada Kumpulan 7. Yang pertama, saya Muhammad Akmal. Kedua, Muhammad Adam. Ketiga, Danish Alif Akmal. Keempat, Muhammad Hakimi. Kelima, Muhammad Adib. Keenam, Chia Syuking. Ketujuh, Nur Hazufia. Ke-8, Syazatu Nazira. Dan terakhir, Tiffany. Pertama sekali, saya akan membentangkan pendahuluan. Pengenalan. Dalam menerusi arus globalisasi, Malaysia telah bersekedudukan bersama negara-negara maju yang lain dalam kemudahan teknologi, maklumat dan komunikasi. Globalisasi merupakan suatu proses di peringkat global yang meliputi pelbagai dimensi seperti aspek ekonomi, politik, budaya dan ideologi. Seperti sedia maklum, manusia banyak dibantu oleh teknologi untuk berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira jauh atau dekat maupun masa. Malahan perkembangan teknologi pada hari ini membuatkan segala-galanya berada di hujung jari, terutamanya di kalangan pelajar, kerana golongan belia yang dikenali sebagai generasi Y lahir pada globalisasi yang digelar sebagai zaman elektronik. Seterusnya, latar belakang kajian. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak dalam perkembangan teknologi dalam bidang maklumat dan komunikasi bagi membantu dalam meningkatkan tahap kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat, yang dilihat semakin berkurangan sejak akhir-akhir ini kerana komunikasi yang kurang berkualiti. Kedua, adanya pelbagai gadget seperti telefon pintar, komputer riba yang semakin canggih, kemudahan Wi-Fi seperti internet dan juga wujudnya aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter yang menjadi medium utama dalam penyampaian maklumat dan komunikasi. Ketiga, media sosial merupakan watak yang penting bagi meningkatkan tahap kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat kerana ianya merupakan salah satu platform yang memudahkan orang ramai untuk berinteraksi antara satu sama lain. Permasalahan kajian. Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu sistem baru untuk menyebarkan informasi, pesan, pendapat, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat secara menyeluruh. Di zaman serba canggih ini, setiap maklumat menyebarkan dengan begitu pantas seperti perubahan ahli parlimen, peningkatan dan penurunan kes COVID-19, status rasmi harga minyak, bantuan yang disalurkan oleh kerajaan dan sebagainya. Dengan teknologi dunia di hujung jari melalui internet, pada masa kini diakui seorang pelajar mampu menyiapkan kertas kerja dan tesisnya dengan jalan pintas dan cepat. Teknologi yang membawa kesan positif atau kesan negatif terhadap kalangan belia. Kumpulan kami mempunyai dua persoalan kajian. Yang pertama, apakah kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial di dalam kalangan pelajar? Kedua, apakah cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar? Dan objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar. Kedua, mengenal pasti cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar. Yang terakhir dalam bab 1 adalah skop kajian. Skop kajian ini tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi di kalangan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Terdapat banyak kesan dan cabaran dalam teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Oleh itu, kajian ini memberi fokus dalam mengetahui kesan-kesan dan cabaran yang akan membantu pelajar menjadi penggerak dalam kajian ini. Seterusnya adalah sorotan kajian. Teknologi maklumat atau IT telah berkembang dari 1970-an.
Sekarang juga dikenali sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi iaitu TMK ataupun ICT. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi bagi teknologi maklumat dan komunikasi adalah teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Selain itu, ia adalah istilah umum untuk pelbagai teknologi yang digunakan terutamanya untuk mengurus dan memproses maklumat. Sejarah teknologi maklumat dan komunikasi. Konsep asalnya boleh mengesan balik kepada Pakatan Perang Dunia Kedua, tentera dan industri dalam pembangunan elektronik, komputer dan teori maklumat. Selepas 1940-an, pihak tentera kekal melakukan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D supaya dapat menggantikan tenaga manusia dengan kuasa mesin otomasi. Pada tahun 1950, John Eckert dan John W. Mauchly telah membangunkan komputer komersial pertama iaitu UNIVAC 1 untuk Biro Bansi Amerika Syarikat untuk meramalkan keputusan pilihan raya Presiden 1952. Pada tahun 1975, mikrokomputer telah dicipta oleh Institut Teknologi Massachusetts dan pada musim luruh tahun 1981, International Business Machine Corporation iaitu IBM telah memperkenalkan komputer peribadi pertama dan menyebabkan pasaran untuk mikrokomputer meningkat secara ketara. Sejak tahun 1950-an hingga masa kini, telah dapat mengembangkan 5 generasi komputer. Ciri generasi komputer pertama adalah tube vacuum, generasi kedua adalah transistor, ciri bagi generasi ketiga ialah teknologi litar bersepadu dan ciri generasi keempat dan kelima adalah mikropemproses dan kecerdasan buatan masing-masing. Konsep kesepaduan sosial. Kesepaduan membawa maksud kepada satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara, seluruhnya melalui ideologi, supaya setiap masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai bersama serta satu kebangsaan bersama di kalangan mereka. Manakala sosial pula membawa maksud kepada masyarakat yang dari pelbagai suku kaum, agama dan budaya yang berbeza. Seterusnya, kajian-kajian terdahulu. Antara kajian yang telah dibuat terhadap kesan dan cabaran dalam teknologi maklumat dan komunikasi ialah, menurut kajian Sohana pada tahun 2016, penggunaan teknologi komunikasi seperti internet dan telefon bimbit dapat membantu seseorang itu untuk mendapatkan pelbagai maklumat sama ada dalam ataupun di luar negara, serta kesannya kepada komunikasi. Dua hal boleh meningkatkan kualiti hidup seseorang yang lebih baik. Seterusnya, kajian yang didapati oleh Siti Izaliza pada tahun 2016 juga, golongan belia yang berusia 18 tahun sehingga 25 tahun bersetuju bahawa melalui rangkaian sosial boleh meningkatkan rangkaian persahabatan dalam talian yang boleh mengembangkan rangkaian sosial, iaitu boleh meningkatkan lagi sifat kesepaduan dalam sosial, terutamanya dalam golongan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya Muhammad Adib bin Zamri dan juga rakan saya Danish Alif Haikal akan membentangkan tentang metodologi kajian kumpulan kami. Pada zaman ini, kemajuan teknologi masa kini telah memberi impak kepada perkembangan pelbagai aspek seperti aspek pendidikan, aspek pekerjaan dan sebagainya. Namun begitu, terdapat kesan dan cabaran dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Oleh itu, metodologi kajian ini digunakan untuk mengumpul data dan maklumat yang akan digunakan sebagai bukti kajian. Seterusnya, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif berbentuk soal sedik Google Form untuk mengenal pasti dan mengkaji kesan dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Susulan daripada itu, reka bentuk kajian ini dibuat berdasarkan soalan yang diberikan oleh setiap ahli kumpulan untuk membuat sampel data iaitu borang soal sedik yang mengandungi data dan maklumat responden berdasarkan objektif kajian. Hasilnya, sampel data diedarkan secara rawak untuk mendapatkan maklum balas daripada responden.
Reka bentuk kajian ini juga merupakan satu proses untuk mengumpul data dan maklumat untuk dikaji dan membuat kesimpulan berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Seterusnya pula adalah kriteria responden. Kriteria responden kumpulan kami ini terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Tun Hussein On, dan kami juga telah menghadkan jumlah responden kami kepada 100 orang. Seterusnya, tahap pendidikan responden kami juga terbahagi kepada diploma, sarjana muda, sarjana dan juga Doktor Falsafah. Dan akhir sekali, responden kami juga termasuk daripada kaum Melayu, Cina, India dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Assalamualaikum, nama saya Danish Alif Akmal bin Harun Nizam, nombor matrik CN210304. Jadinya saya akan menyambung untuk bahagian 3.4 iaitu instrumen kajian. Dua kajian yang dijalankan oleh kami iaitu melalui borang kaji selidik ataupun dikenali sebagai Google Form dan juga sumber daripada internet. Google Form yang kami hasilkan tersebut disebarkan kepada sekurang-kurangnya 100 orang responden dalam kalangan pelajar UTHM, Induk dan Pagoh. Kami menghantar borang kaji selidik tersebut melalui WhatsApp dan Telegram. Tujuan instrumen kajian ini dijalankan adalah dengan harapan pelajar dapat memahami dengan lebih luas dan terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan harapan pelajar dapat memahami dengan lebih luas. Seterusnya, untuk lokasi kajian, lokasi yang dipilih ialah di UTHM, Induk dan Pagoh. Namun begitu, disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda, borang soal selidik yang kami hasilkan tersebut diaplikasikan kepada Google Form supaya ianya dapat disebarkan secara atas talian ataupun online melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram kepada pelajar-pelajar UTHM. Akhir sekali ialah sampel kajian. Sampel kajian dijalankan dengan memilih golongan mahasiswa dan juga mahasiswi di UTHM, Induk dan Pagoh. Bilangan minimum responden yang diperlukan ialah seramai 100 orang dan hasil maklum-malas ini kemudiannya diolahkan kepada kaedah pengumpulan data. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bab 3. Sekian, terima kasih. Nama saya Ziyatun Nazra dan saya akan menyatakan bab 4 dapatan data dan analisis bahagian A. Hasil kajian ini berkaitan dengan kesan dan cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesempatan sosial pada masa ini. Kajian ini dibuat secara Google Form dan diadakan dalam kalangan pelajar UTHM dan mendapat sebanyak 66 responden. Analisis responden ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, kesan-kesan dan bahagian C, cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesempatan sosial. Data kajian mereka merupakan maklumat berkaitan dengan latar responden yang telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah dikelaskan ke beberapa aspek iaitu jantina, kaum, fakulti, tahun pengajian, tahap pendidikan dan 2 soalan random iaitu adakah anda mempunyai akaun sosial media dan adakah media sosial yang manakah anda sering gunakan. Okey, saya akan teruskan dengan menerangkan bahagian B. Bahagian B adalah kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Berikut adalah penyataan yang kami gunakan di borang soal selidik untuk bahagian B. Penyataan 1, penyataan 2, penyataan 3. Kemudian penyataan 4, penyataan 5 dan penyataan 6. Akhir sekali penyataan 7 dan penyataan 8. Untuk hasil analisis kajian bagi bahagian B, kami mendapati penyataan 7 merupakan penyataan yang paling banyak menerima respons setuju daripada responden, iaitu seramai 61 orang daripada 66 orang yang menjawab. Penyataan 7 adalah teknologi yang serba canggih kini dapat berhubung serta membincangkan isu-isu terkini dalam masyarakat. Bagi penyataan yang paling kurang mendapat respons setuju adalah di penyataan 2, iaitu seramai 42 orang. Penyataan 2 adalah hubungan antara kaum boleh renggang disebabkan teknologi maklumat dan komunikasi. Saya akan teruskan dengan pembentangan pada hari ini dengan bahagian C iaitu cabaran teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepaduan sosial. Okey, pertama sekali untuk penyataan pertama ialah pelajar mudah terjebak dengan cyberterrorism iaitu tindakan keganasan dalam sosial media yang melibatkan isu perkauman. Untuk penyataan kedua ialah teknologi maklumat dan komunikasi juga akan menyebarkan kenyataan yang menyentuh isu-isu sensitif seperti politik, agama dan kaum.
Untuk penyataan ketiga ialah penyalahan guna teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih sehingga melanggar hak asasi manusia dari pelbagai pihak tanpa mengira jantina, umur dan bangsa. Untuk penyataan 4 pula adalah pelajar menyalahgunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih dengan melayari laman sesawang yang tidak bermoral. Untuk penyataan kelima ialah penggunaan bahasa atau perkataan yang tidak difahami oleh segelintir masyarakat harus dielakkan agar tidak berlaku salah tafsir dengan kefahaman yang berbeza. Diteruskan lagi dengan kenyataan yang keenam, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih akan memudahkan maklumat yang tidak sahih tersebar. Untuk penyataan yang terakhir ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang kurang berkualiti atau tidak bagus untuk masyarakat. Punca berlakunya ketegangan kaum berlaku. Okey, berdasarkan gambar rajah hasil dapatan kajian kami, untuk penyataan yang paling tinggi adalah teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih akan memudahkan maklumat yang tidak sahih tersebar. Dengan jumlah responden sebanyak 61 orang yang sangat bersetuju dan setuju untuk penyataan ini. Ini kerana sikap pengguna media sosial yang gemar menularkan sesuatu atau situasi yang tidak sahih kebenarannya. Amalan tular menular ini sekiranya tidak dikawal dengan akan mendatangkan impak yang cukup besar serta memberi kesan buruk kepada masyarakat. Okey, untuk yang paling sedikit responden adalah penggunaan bahasa atau perkataan yang tidak difahami oleh segelintir masyarakat harus dielakkan agar tidak berlaku salah tafsir dengan kefahaman yang berbeza. Dengan jumlah responden sebanyak 54 orang, iaitu untuk sangat setuju dan setuju. Ini boleh dikatakan dengan kerana penggunaan bahasa ini atau dipanggil sebagai slang yang selalu digunakan oleh pelajar pada zaman kini terbawa-bawa ke dalam bahasa Melayu dan percakapan hingga kini, hingga menyebabkan segelintir orang tidak memahami perkara yang disampaikan hingga boleh menimbulkan salah faham dari dua belah pihak yang boleh menimbulkan isu yang tidak sepatutnya ditimbulkan. Itu saja apa saya. Terima kasih. Okey, dalam bab 5 ini akan dibincangkan tentang pendahuluan, kesimpulan dan cadangan. Bagi pendahuluan, seiring berjalannya waktu, istilah teknologi maklumat dan komunikasi terdengar biasa, dan begitu juga dengan kehadiran internet di seluruh dunia. Pada zaman sekarang, penggunaan media atau internet baru meningkat dengan ketara, bahkan di kalangan pelbagai kaum dan kanak-kanak atau remaja. Teknologi maklumat mempunyai banyak faedah kepada orang muda bagi meningkatkan dan merangsangkan kebolehan serta kemahiran kognitif yang akan memberi manfaat kepada mereka pada masa akan datang. Kesimpulannya, seiring berjalannya waktu, kita dapat melihat perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin cepat dan maju. Pada asasnya, dalam menghadapi kemajuan teknologi, masyarakat harus bijak dalam menggunakannya. Namun, masalah lain timbul sehingga menjadikan masyarakat kurang cenderung untuk menjangkakan masalah ini, iaitu hakikatnya generasi remaja dan kanak-kanak kurang mempunyai sikap asas dalam menangani atau menggunakan teknologi media. Kesudahannya, melalui segala implikasi positif dan negatif yang telah dibincangkan ini, jelaslah bahawa media adalah platform yang harus ditangani dengan bijak. Teknologi maklumat atau media merupakan simbol kecanggihan pada era moden yang boleh mendatangkan banyak faedah sekiranya digunakan dengan betul. Seterusnya adalah cadangan. Yang pertama adalah menjaga etika ketika berkomunikasi di media sosial sesama manusia, tidak kira warna kulit seseorang itu. Hal ini kerana pertuturan yang baik adalah satu sifat mulia yang akan memberi kesan harmoni sesama kita. Yang kedua adalah kita hendaklah menghormati masa orang lain dan jangan menganggap semua orang akan memberi tindak balas kepada kenyataan kita
dan semua orang bersetuju dengan pendapat kita. Yang ketiga adalah kita perlu ketahui di mana kita berada di dunia cyber ini. Pada suatu perlakuan boleh diterima dalam satu kawasan, tetapi ia sangat kurang sopan dalam kawasan lain. Misalnya, dalam kebanyakan kumpulan perbincangan di Facebook, ia berlainan pula dengan kumpulan di Twitter. Yang keempat adalah kita haruslah ikuti piawaian kelakuan online seperti yang kita ikuti dalam kehidupan sebenar. Oleh itu, perlakuan atau kod etika bernilai rendah perlu dijauhi. Walau ada setengah daripada kita berfikir tidak mengapa, malah ada yang beranggapan boleh diterima. Sekian, terima kasih.